Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, seterusnya kita sambung balik bab 10 iaitu pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Okey, untuk subtajuk ini dan ada lagi satu subtajuk iaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan contoh ini penyakit yang berkaitan dengan penggumpalan darah ini kamu akan buat projek berkumpulan dan bentang dalam bentuk video atau pembentangan. Ini mungkin akan dibuat masa PDP bersemuka. Okey. Seterusnya hari ini kita lihat subtajuk seterusnya iaitu kumpulan darah. Okey, kamu tahu bahawa manusia ni ada beberapa jenis kumpulan darah iaitu AB dan O. Okey, seperti yang cikgu tunjuk dalam video itu, bagaimana ujian darah dilakukan dan ini keputusannya. Okey, antibody darah yang kita guna itu sudah expired sebab tidak diletak di dalam peti ais. Okey, kalau diletak dalam peti ais, ini dia punya keputusan. Okey, ini darah cikgu. Okey, jadi oleh kerana Okey, oleh kerana kedua-dua ini anti-A dan ini anti-B. No, terbalik. Okey, ini antibody B, ini antibody A. Jadi oleh kerana dua-dua menggumpal, maka cikgu ada antigen B dan ada antigen A, maka saya berdarah AB. Dua-dua menggumpal. AB. Okey, kita perhatikan konsep antigen antibody darah. Kalau orang itu berdarah A, maknanya orang itu mempunyai antigen A dan ada anti-B. Tidak boleh ada anti-A. Kalau ada anti-A, nanti dia musnahkan dirinya sendiri. Contoh ini. Okey, ini kita panggil biasanya ditulis beginilah. Ini antigen, huruf besar ni, huruf kecil ni antibody. Kalau orang berdarah B, dia ada antigen B dan ada antigen A. Kalau orang berdarah AB, ada kedua-dua antigen macam cikgu, tapi cikgu tiada antibody darah. Bukanlah antibody penyakit, ini antibody untuk darah. Jadi cikgu tidak ada antibody darah. Kalau orang berdarah O ini maknanya kosong. Kosong maknanya orang itu tidak ada antigen. Jadi, antigennya tiada. Tetapi, ada dua-dua antibody, A dan B. Ini orang berdarah O. Next. Okey, perhatikan di sini. Ini antibody A menggumpal, maknanya ada antigen A. Antibody tidak menggumpal, tiada antigen. Antibody D rhesus menggumpal, jadi dia positif. Jadi dia berdarah A+. Okey, A+. Ini A tidak menggumpal, B menggumpal, D menggumpal, jadi B+. Dia berdarah B, rhesus positif. Kalau dua-dua semua menggumpal macam cikgu adalah AB+, AB rhesus positif. Katakanlah ini, antibody A tak menggumpal, maknanya tiada antigen A, tiada antigen B, dan tiada juga antigen rhesus. Jadi dia berdarah O negatif. O negatif. Okey, bagaimana darah ditulis?
Macam cikgu cakap tadi, huruf besar ini mewakili antigen, B huruf kecil antibody. Jadi kalau orang berdarah B, dia ada antibody A. Orang berdarah AB, tiada antibody darah. Orang berdarah O, tiada antigen, tapi ada dua-dua antibody darah. Faham tu kan? Tidak boleh kalau ini katakan dia ada antibody B, nanti dia musnahkan darahnya sendiri. Begitu juga ini kalau ada antigen A, antibody A akan musnahkan antigen A, menggumpalkan darahnya sendiri. Okey, kita tengok konsep terima dan tolak darah. Ini penderma, bukan penderma, penerima. Penerima. Okey. Kalau orang berdarah A, dibagi darah A, sudah tentulah boleh. Sebab darahnya sama. Begitu juga berdarah B, orang berdarah B, dibagi darah B. Kan? Tidak ada masalah. Next. Kalau orang berdarah A, dibagi darah B, antibody B akan berlawan dengan antigen B dan darah menggumpal. Jadi darah ini tidak boleh diterima. Maknanya tidak boleh. Orang berdarah A tidak boleh diberi darah B. Ya. Orang berdarah A tidak boleh diberi darah B. Okey. Okey, orang berdarah A juga tidak boleh diberi darah AB. Sebab dalam darah AB ada antigen B. Jadi antibody B jumpa antigen B menggumpal. Kecuali orang berdarah A diberi darah O. Sebab orang berdarah O tiada antigen. Jadi antibody tidak boleh kesan. Jadi darah tidak menggumpal. Sama juga. Kalau darah O diberi dengan orang berdarah B. Antibody A tidak boleh kesan antigen. Jadi darah tidak menggumpal. Okey. AB. AB tidak ada antibody. Sudah tentulah dia tidak boleh mengesan O. Jadi O ini boleh bagi darah kepada semua penerima darah. O dipanggil penerima universal. Okay, next. Okay, AB. Kamu tengok AB. AB tidak ada antibody. O penderma universal. AB, kamu tengok. AB kosong, tiada antibody darah. Jadi apapun darah, dia tidak balas. Dibagi A tidak ada masalah, dibagi B tidak ada masalah sebab tidak ada antibody darah. Jadi AB dipanggil penerima universal. Orang AB boleh terima semua darah. Orang O boleh bagi semua penerima darah. Itu kelebihan orang berdarah O. Okay, next kita sambung. Okay, ada satu sistem darah dipanggil sistem rhesus. Okay, ada dua saja, sama ada rhesus positif atau rhesus negatif. Ini antigen darah ini pertama kali dijumpai di dalam darah monyet rhesus. Jadi kalau orang rhesus positif, maknanya orang itu ada antigen. Maknanya darahnya boleh dikesan. Okay, apa masalah? Masalahnya ini. Apabila ibu negatif mengandung anak positif. Okey, tengok videonya.
Okey, kalau ibu negatif, anak positif. Okey. Bila lahir, bila kelahiran pertama itu kan berlaku pendarahan. Jadi bila berlaku pendarahan, okey, uri, plasenta itu adalah tempat di mana darah bayi dan darah ibu bertemu. Terpisah, tapi bila berlaku kelahiran, berlaku pendarahan, maka sebahagian darah bayi akan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu. Jadi maknanya sekarang ini, walaupun ibunya tiada antibodi, okey, tapi oleh kerana ada sudah antigen, maka ibunya kehadiran darah fetus bayi akan menyebabkan sistem imunisasi ibu melawan, iaitu dengan cara menghasilkan antibody rhesus, anti-rhesus. Jadi sekarang ibunya ni sudah ada antibody. Kenapa? Sebab anaknya positif, anaknya ada antigen. Jadi ibu membina antibody terhadap rhesus, darah rhesus. Masalahnya anak berikutnya. Kalau anak berikutnya positif juga, anak berikutnya positif, maka antibodi ibu akan musnahkan tu darah anak. Okey. Dipanggil erythroblastosis. Sel darah anak tu akan pecah. Okey, kita ulang balik. Masalah ini sahaja. Kalau ibu negatif, anak positif. Okey. Sebahagian darah anak akan masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu dan ibu keluarkan antibodi, maka anak kedua dan seterusnya yang bahaya. Okey, kenapa? Sebab antibodi ibu itu akan musnahkan darah bayi. Jadi caranya dalam perubatan sekarang ni senang, iaitu dimusnahkan ini antigen bayi tadi. Okey, seterusnya penyakit kardiovaskular, ini sama juga. Kamu buat projek berkumpulan. Okey. Tajuk yang terakhir untuk bab ini. Sistem limfa. Okey. Dalam sistem pencernaan, kamu ada belajar ni ya. Laktel. Ini kita panggil laktel. Apa dia? Asid lemak, gliserol, vitamin, akan masuk ke dalam laktil dan dibawa ke dalam, ini yang hijaunya, salur limfa. Okey, apa dia sistem limfa? Okey, ini salur darah, ini arteri. Ini vena. Dan ini kapilari darah. Okey, kapilari darah. Oleh kerana kapilari darah ini sempit dan setebal satu sel, maka di sini tekanan hidrostatik tinggi. Tekanan hidrostatik tinggi. Bila tekanan hidrostatik meningkat, maka bendalir darah keluar. Okey, masuk ke ruang antara tisu.
Jadi bahan-bahan penting tadi akan masuk dan digunakan oleh tisu. Okey. Ini kita panggil bendalir tisu. Dan bendalir tisu ni akan masuk balik di venule di hujungnya. Okey, sebahagian pula akan masuk ke dalam limfa. Itulah kita panggil cecair limfa ataupun bendalir limfa. Okey, cikgu ulang balik. Bendalir itu asalnya dari dalam darah. Disebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi, bendalir tadi keluar masuk ke dalam tisu. Okey, diguna oleh tisu, lebihannya akan masuk ke dalam kapilari darah balik dan sebahagian lagi masuk ke dalam limfa. Okey, dia keluar dari sini and then masuk balik ke sini. Okey, sebahagiannya masuk ke sini. Sebahagian masuk ke kapilari limfa. Dan kapilari limfa ini, salur darah limfa akan bersambung di sini. Akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle. Di sini ni ya, salur darah sini. Jadi maknanya bahan-bahan tadi akan masuk balik ke dalam darah. Jadi fungsi sistem peredaran limfa ini salah satu ialah mengembalikan bendalir darah. Okey, dari darah keluar melalui kapilari darah, masuk ke dalam limfa, dibawa balik masuk ke dalam darah melalui vena subclavicle. Okey, vena subclavicle. Okey, di dalam sistem limfa ada yang dipanggil nodus limfa. Okey, di dalam ni ada limfosit dan monosit. Apa dia? Sistem pertahanan badan. Okey, nodus limfa mengandungi sel darah putih limfosit dan monosit. Ini menghasilkan antibodi, yang ini menelan. Okey, fagositosis. Jadi kedua-dua ini berfungsi di dalam sistem pertahanan badan. Okey, seterusnya. Okey, ini keperluan sistem limfa. Kenapa perlu? Satu, pelengkap kepada sistem peredaran darah, iaitu mengembalikan bendalir tisu yang berlebihan. Macam cikgu cakap tadi, bendalir itu asalnya dari darah, masuk ke tisu dan lebihnya masuk ke limfa. Okey, dari limfa akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle. Jadi ini fungsi pertama. Okey, fungsi kedua, sistem pertahanan badan. Ini yang kita panggil tadi tu, ada nodus limfa, ada sel darah putih. Limfosit menghasilkan antibodi. Ataupun monosit. Ini fagositosis. Okey, pengangkutan bahan larut lemak. Okey, laktil. Macam cikgu cakap tadi, laktil akan mengangkut asid lemak dan gliserol dan juga vitamin larut lemak. Okey, dan yang terakhir ini, okey, ini sama juga. Ini kita buat pembentangan. Atau video. Okey, itu sahaja.